'Cause this is my legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv. Mari kita menyambung di dalam pengajian pendek kita daripada Injil Markus. Kita akan melihat daripada Markus bab yang ke-9, ayat ke-9 hingga ayat ke-13. Tapi sebelum itu mari saya bacakan melalui AVB, Alkitab versi Borneo. Sewaktu berjalan turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya tidak memberitahu sesiapa segala yang telah dilihat mereka, sehingga Anak Manusia bangkit daripada kematian. Mereka mentaati pesan itu, sambil tertanya-tanya apa maksud bangkit daripada kematian. Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli Taurat berkata Elia mesti datang dahulu?" Yesus menjawab, "Benar, Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimana dengan apa yang tersurat tentang Anak Manusia, bahwa dia akan banyak menanggung penderitaan dan penghinaan? Aku berkata kepadamu, Elia sudah pun datang dan orang berbuat sesuka hati kepadanya, seperti yang tersurat tentang dirinya." Ini firman Tuhan. Apabila kita melihat daripada ayat yang ke-9, sewaktu berjalan turun dari gunung itu, mereka telah melihat kemuliaan Yesus. Yesus was transfigured di atas gunung, dan Yesus katakan kepada mereka, memperingatkan mereka supaya tidak memberitahu sesiapa segala yang telah dilihat mereka. Dan kalau saya dalam keadaan itu, susah sangat untuk saya tidak mahu kongsikan kepada orang ramai tentang pengalaman yang saya lihat Yesus dalam kemuliaannya di atas gunung itu. Tapi Yesus katakan jangan beritahu sesiapa pun. Ada 4 perkara yang saya dapati. Kenapa? Yang pertama ialah mungkin kerana tidak ada orang yang akan percaya kepada kesaksian mereka. Dan yang kedua ialah mesej berita baik ataupun Injil ataupun the gospel belum lengkap lagi kerana Yesus belum mati di kayu salib dan dia belum lagi bangkit semula. Tapi selepas Yesus bangkit semula, barulah Yesus suruh mereka untuk memberitahu tentang dirinya. Itu kita boleh baca dalam Markus bab yang ke-16 ayat ke-15. Begini, keselamatan kita ialah melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Apabila kita percaya bahawa Yesus mati bagi dosa kita, dan dengan kebangkitan Yesus, ini menunjuk Yesus sudah menang di dalam menanggung dosa kita. Bukan melalui melihat kemuliaan. Sebab itu keselamatan harus, berita baik harus dilengkapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga ialah ini, kesaksian tentang penjelmaan ataupun kemuliaan ataupun transfiguration tidak mengubah kehidupan mereka. Mungkin mereka excited, mungkin mereka rasa diri mereka honor kerana telah melihat kemuliaan Yesus, tetapi apabila saya melihat petikan ini, saya mendapati bahawa kehidupan mereka tidak diubah melalui kesaksian tentang penjelmaan ataupun kemuliaan Yesus. Dan yang keempat ialah hanya apabila mereka dilahirkan semula, iaitu born again, dan dipenuhi dengan Roh Kudus, filled with the Holy Spirit, barulah mereka ada kuasa dan ada keinginan, ada power untuk memberitakan kesaksian mereka tentang Yesus. Oleh itu Yesus katakan jangan beritahu sesiapa pun. Dan ini sesuatu yang baik tentang mereka. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-10, mereka mentaati pesan itu. Walaupun mereka masih lagi tertanya-tanya tentang apa yang mereka sudah saksikan. Dan ini pengajaran yang saya perhatikan, yaitu apabila mereka mendengar Yesus katakan jangan beritahu sesiapa, mereka mentaati Yesus. Kadang-kadang dalam kehidupan kerohanian kita tidak perlu tahu semua maklumat untuk mentaati Yesus. Cukuplah dengan apa yang sudah diberikan kepada kita taati itu, kemudian makin kita grow in our spiritual life, dan dengan itu kita mentaati dia daripada step by step. Dan itu yang sangat menarik daripada ayat ini. Mereka mentaati pesan Yesus. Dan ini soalan mereka kepada Yesus selepas apa yang terjadi semua itu. Ayat yang ke-11, mereka bertanya kepada Yesus, mengapa ahli Taurat berkata Elia mesti datang dahulu?
Soalan mereka sebenarnya ini, jika Yesus ialah Mesias dan itu memang sudah terbukti dengan pengakuan Petrus bahwa Yesus ialah Kristus ataupun Mesias yang diberikan oleh Bapa yang di syurga kepada dia, dan kalau Yesus ialah Mesias, jadi siapakah Elia? Dan itu soalan mereka yang sebenar. Kenapa ahli Taurat berkata Elia mesti datang dahulu? Dan mari kita lihat bagaimana Yesus respon. Saya bagikannya kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah Yesus katakan bahawa ya benar, Elia akan datang. Dan apabila mereka berkata ahli Taurat, kita mendapati bahawa ahli Taurat sebenarnya mengambil nubuat ini, mereka memetik daripada Malaki bab yang keempat, ayat ke-5 hingga ayat yang ke-6. Mungkin saya bacakan untuk kita supaya kita lebih teliti dengan apa yang dikatakan nubuat tentang kedatangan Elia ini. Malaki bab yang keempat, ayat ke-5 hingga ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan dia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada bapa mereka, supaya aku tidak datang dan mengazabkan bumi dengan kemusnahan yang mutlak. Dan banyak lagi petikan yang dikatakan tentang kedatangan Elia sebelum Mesias datang. Dan ada beberapa lagi hal-hal tentang kedatangan Elia menurut tradisi orang Yahudi. Dan itu kalau kamu interested, kamu boleh find out for yourself. Apakah tradisi-tradisi orang Yahudi ataupun ahli Taurat tentang kedatangan Elia. Ianya sangat menarik, tapi mungkin agak panjang untuk diceritakan di sini. Ya benar, kata Yesus, Elia akan datang. Dan yang kedua, saya perhatikan Yesus katakan, bila dan Elia akan memulihkan segala sesuatu. Dan apabila saya membaca ini, dia akan memulihkan segala sesuatu, sangat jelas sekali bagi saya, ini belum terjadi sepenuhnya. Ianya sudah digenapi, tetapi ianya tidak digenapi sepenuhnya. Dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, kita akan melihat nanti bahawa Yohanes Pembaptis datang dengan roh dan juga kuasa Elia, dan in some sense ianya sudah digenapi, tetapi ianya akan fully digenapi, akan digenapi dengan sepenuhnya. Malaki bab yang keempat ini merujuk kepada kedatangan Yesus kali kedua. Apabila saya membaca tentang dalam Wahyu bab yang ke-11 ayat pertama hingga ayat ke-13 tentang 2 saksi Allah, kita tidak diberitahu nama mereka, tapi menurut bacaan saya dan juga melalui pemahaman saya mendapati bahawa ini besar kemungkinan ialah Elia dan Musa, dan mereka akan bernubuat, mereka akan melakukan banyak perkara. Mari saya bacakan daripada Wahyu bab yang ke-11 ayat yang ke-6. Mereka, iaitu 2 saksi Allah itu, mempunyai kuasa menutup langit supaya hujan tidak turun sepanjang masa mereka bernubuat. Dan apabila saya membaca itu, saya mendapati bahawa ini sebagaimana apa yang Nabi Elia lakukan dalam perjanjian lama. Mereka berkuasa atas air dan dapat menukarkannya menjadi darah. Mereka juga berupaya menimpa pelbagai wabak penyakit ke atas bumi sekerap yang dikehendaki mereka. Dan itu imagine, saya bayangkan tentang itulah sebagaimana Musa lakukan di hadapan Firaun. Jadi besar kemungkinan 2 orang saksi ini ialah Elia, Nabi Elia dan juga Musa. Jadi apabila Yesus katakan Elia akan memulihkan segala sesuatu, ianya sudah digenapi ataupun sedang digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, tetapi ianya akan dipenuhi ataupun fully fulfill tentang nubuat ini dalam Malaki bab yang keempat ini dengan kedatangan Yesus kali kedua. Dan Yesus katakan, jawab Yesus, poin yang ketiga yang saya dapat di sana, tetapi katakan Yesus membawa fokus mereka kepada dirinya lagi. Kalau tadi mereka berfokus kepada Elia, sekarang Yesus mahu bawa mereka fokus kepada diri dia. Jawab Yesus, tetapi bagaimana dengan apa yang tersurat tentang anak manusia, bahawa dia akan banyak menanggung penderitaan dan penghinaan. Kalau mereka berfikir tentang nubuat tentang kedatangan Elia, bagaimana pula dengan kedatangan Mesias yang dia juga akan menderita dan juga dianiaya. Kerana bagi ahli Taurat, mereka melihat Mesias itu apabila dia
datang, terus datang dengan penuh kemuliaan. Dan apa yang Yesus cuba sampaikan dekat sini ialah dengan bertanya kepada mereka tentang anak manusia, Yesus mahu mereka kembali balik kepada firman Tuhan bahawa anak manusia ataupun Mesaya harus datang dahulu pada datang kali yang pertama untuk menanggung penderitaan dan juga penghinaan. Dengan berkata bahawa dia anak manusia, ini kita sudah lihat beberapa kali dan ianya merujuk kepada istilah, salah satu lagi istilah kepada Mesaya ataupun Kristus dalam Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat ke-14. Dan yang interesting kat sana, Yesus katakan dengan apa yang tersurat, it is written, tentang anak manusia, tentang Mesaya. Ianya sudah dinubuat, ianya sudah direncanakan oleh Allah. Dan misi dan apa yang terjadi dengan kedatangan Yesus kali pertama, dia akan menderita dan dia akan dihina. Dan itu Yesus sudah nyatakan dalam Markus bab yang ke-8 ayat ke-31 dan juga Markus bab yang ke-9 ayat ke-31 di mana Yesus menerangkan tentang kematian dia. Dan yang keempat ialah barulah Yesus katakan, tetapi Elia sudah pun datang. Ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu, kepada mereka, Elia sudah pun datang dan orang berbuat sesuka hati kepadanya, seperti yang tersurat tentang dirinya. Siapakah Elia yang Yesus maksudkan dekat sini? Dan apabila kita melihat ciri-ciri dia dalam ayat yang ke-13 ini, kita confirm, ataupun kalau kamu sudah biasa dengan firman Tuhan, you will think about Yohanes Pembaptis. Dan kita sudah melihat bagaimana dia diperbuat dengan sesuka hati di dalam Markus bab yang ke-6 ayat ke-14 hingga ayat yang ke-29, bagaimana Yohanes Pembaptis mati dan kepalanya dipancung. Dan dengan jelas sekali juga kalau kita melihat dalam Injil Matius bab yang ke-17 ayat ke-13, saya bacakan. Dan dikatakan begini, ketika itu barulah para murid Yesus faham bahawa yang dimaksudkannya ialah Yohanes Pembaptis. Dan di dalam Lukas bab yang pertama ayat ke-17, cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, dikatakan bahawa Yohanes akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elia, with the spirit and power of Elijah. Jadi kita melihat bahawa apabila Yesus katakan bahawa Elia sudah pun datang, ianya sekarang merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ialah bukan inkarnasi kelahiran semula Nabi Elia, tetapi dia melakukan, ini bermaksud apabila dia datang dengan roh dan juga kuasa Elia, ini bermaksud Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan dan dia melakukan peranan sebagai seorang Elia, sebagai Nabi Elia dalam kedatangan Yesus kali pertama. Dan itu sangat penting kalau kita melihat nubuat daripada Malaki bab yang keempat ayat yang kelima hingga ayat ke-6 itu tadi. Saya katakan bahawa ianya digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, tetapi it will be fully digenapi dengan sepenuhnya dengan kedatangan Yesus kali kedua. Dan siapakah yang datang itu ialah betul-betul Nabi Elia. Tetapi kalau kita lihat dalam Malaki bab yang ketiga ayat pertama, di mana berkata begini, lihat, aku menghantar utusanku dan dia akan menyediakan jalan bagiku. Dan ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Apabila dia berseru di gurun bahawa untuk orang bertobat dan dia akan menyediakan jalan bagi Tuhan, aka yaitu Yesus Kristus. Jadi apabila kita melihat tentang Malaki bab yang ketiga ayat yang pertama, kita melihat bahawa Yohanes Pembaptis yang datang dengan roh dan juga kuasa Elia. Tapi apabila kita melihat dalam Malaki bab yang keempat ayat yang kelima dengan ayat yang keenam, ianya digenapi oleh Yohanes Pembaptis, tetapi it will be fully complete ataupun dipenuhi dengan nubuat ini difulfill dengan fully melalui kedatangan Yesus kali kedua, yaitu Nabi Elia yang betul-betul lah, bukan Yohanes Pembaptis, yaitu datang dengan roh dan juga kuasa Elia. Alright, begini, dua kali, dan ini sesuatu yang sangat menarik yang saya perhatikan, dua kali Yesus katakan tentang it is written, yang tersurat. Sekali Yesus merujuk kepada diri dia sendiri, dan yang kedua kali dia merujuk kepada Yohanes Pembaptis.
telah ataupun seperti yang tersurat. It is written. Dan kalau kita melihat tentang Yesus Kristus pada masa sekarang, pada tahun 2021, yaitu Yesus telah digenapi. Kedatangan Yesus kali yang pertama, mati, menderita dan dihina, itu sudah fulfill. Begitu juga dengan apa yang tersurat tentang Yohanes Pembaptis, juga sudah digenapi. Dan ini merujuk kepada kedatangan Yesus kali pertama. Jadi begini, kalau kedatangan kali pertama itu sudah fulfill, it is written and it is fulfilled, dan ianya telah digenapi, maka dengan kedatangan Yesus kali kedua nanti, itu juga pasti akan digenapi. Dan persoalan saya dengan kita ialah ini. Kalau Yesus dengan kedatangan kali yang pertama, dia mati di kayu salib, mati dan kemudian bangkit semula, dan sesiapa yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal, bagaimana pula dengan kedatangan Yesus kali kedua? Sudahkah kamu bersedia dengan kedatangannya? Kita harus menerima kedatangan Yesus kali pertama dengan iman kepadanya melalui kematian Yesus dan kebangkitannya, dan kita memperoleh kehidupan kekal, yaitu eternal life. Itu kita boleh lihat dalam Yohanes bab yang ketiga ayat ke-16 berkata begini, For God so loved the world that whoever believe in him shall not perish but have everlasting life, ataupun kehidupan kekal. Ataupun adakah kita mahu menerima hukuman kematian yang kedua dalam Wahyu bab yang ke-20 ayat yang ke-14, yaitu kematian di neraka apabila dia datang kali kedua. Apabila Yesus sudah datang kali pertama, do you want to receive him as your Lord and Savior, yang telah mati bagi dosa kamu, dan kita boleh menerima kehidupan kekal? Ataupun dengan kedatangan Yesus kali kedua nanti, do you want him as sebagai anak domba, the Lamb of God, the Lamb of God who die for the sin of the world? Ataupun kamu mahu dia datang sebagai singa Yehuda, the Lion of Judah? Make a choice today. Make a choice to come to him. Make a choice untuk datang kepadanya. You see, salvation ialah pemberian daripada Tuhan. Tetapi you got to choose him. Kamu kena memilih, kamu kena memanggil nama dia. Dan sesiapa yang memanggil nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Yesus akan datang kali kedua. Sudahkah kamu bersedia? This is my legacy, legacy.